majlis selawat, majlis tazkirah, majlis tausiah, majlis ilmu fardu ain dan sebagainya, maka mana-mana majlis yang ada kaitannya dengan ilmu, menambahkan pengetahuan kita, membicarakan soal Allah Ta'ala, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Nabi, maka majlis ilmu tersebut adalah disebutkan oleh Nabi sebagai taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah pada malam ini kita sambung bacaan hadis dengan menggunakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 karangan Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Kita sambung pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah Ta'ala tidak menerima melainkan perkara yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman dengan perkara yang dia perintahkan terhadap para rasulnya. Faqala, maka Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, wahai sekalian Rasul, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal salih. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku bima ta'maluna alim, mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik. Hadis pada malam ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing lagi bagi kita. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa nama sebenar Abu Hurairah ni? Abu Hurairah ni bukan nama betul dia. Itu nama panggilan dia. Beliau telah masyhur dengan gelaran Abu Hurairah, dan sampai ke hari ini pun orang sebut dengan nama gelaran dia Abu Hurairah. Betul tak? Kita pun kadang-kadang ada kawan-kawan bubuh nama anak nama apa? Abu Hurairah. Pasal apa? Terkesan dengan kisah kehebatan seorang sahabat Nabi ni yang dinamakan dengan Abu Hurairah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nama beliau yang sebenarnya seperti yang telah kita sebut pada hadis nombor 9 bulan lepas. Kita dah cerita sedikit tentang riwayat hidup beliau, sebab hadis nombor 9 pun perawi dia Abu Hurairah juga. Jadi nama betul dia ialah Abdul Rahman. Beliau ni sebelum masuk Islam nama dia bukan Abdul Rahman. Nama dia apa dia? Abdul Syams, hamba matahari. Bila dia masuk Islam jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi tanyalah, kamu ni nama apa? Maka dia kata, nama aku Abdul Syams. Nabi kata, tak boleh bubuh nama Abdul Syams, hamba kepada matahari. Kalau nak bubuh nama hamba, dia mesti diletakkan dengan hamba Tuhan. Abdullah ke, Abdul Rahman ke,
Abdul Hafiz ke, dengan salah satu daripada nama-nama Allah. Maka kerana itu Nabi SAW ubah nama beliau Abdul Rahman. Jadi nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Dia daripada kabilah Bani Daus, orang Yaman. Jadi dia ni masuk Islam lewat. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Nabi wafat 10 Hijrah kan. Maka beliau sempat dengan Nabi SAW tak lama, lebih kurang dalam 3 tahun lebih je dia dah dengan Nabi. Jadi walaupun dalam masa 3 tahun setengah ni, 3 tahun lebih dia bersama dengan Nabi SAW, tapi apa yang hebatnya, beliau menjadi antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kalau kita baca dalam hadis kan, dalam sejarah hadis ni, antara sahabat yang paling tertinggi, ranking nombor 1 perawi hadis yang banyak hafal hadis daripada Nabi ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat lain banyak juga, cuma Abu Hurairah ni dia banyak meriwayatkan hadis. Sebab lepas tu dia menjadi guru. Dia menjadi guru yang mana beliau menjadi salah seorang yang menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW. Orang tak tahu dalam masalah ni, orang nak tanya apa yang Nabi beritahu, tanya Abu Hurairah. Pasal apa? Pasal beliau ni bila lepas masuk Islam, saya kata dia masuk lambat kan, tetapi macam mana dia boleh dapat hafal hadis yang begitu banyak? Kerana dia bersuhbah dengan Nabi, dia mulazamah dengan Nabi. Kerana tu Abu Hurairah ni dia tak ada rumah. Dia duduk di mana? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada satu tempat dipanggil Maqamu Ahli Sufah, tempat orang-orang Ahli Sufah. Ahli Sufah ni siapa dia? Orang-orang susah, orang-orang yang tak ada penempatan, masuk Islam, jumpa dengan Nabi, Nabi kata apa, duduk masjid. Kan? Duduk di masjid. Makan mereka pun adalah makan yang Nabi SAW sediakan. Kalau ada makan, Nabi bagi ya. Kalau tak ada, mereka berpuasa. Pasal itu kita kalau baca sirah Abu Hurairah ni, ada pernah ketika dia kelaparan yang teramat sangat, berguling-guling dekat lantai. Orang ingat dia kena sawan, orang jijak ke atas lagi. Rupanya apa dia? Dia kelaparan tak amat sangat. Jadi adalah banyak kisah-kisah tentang kezuhudan beliau dan sebagainya. Dan beliau ni menghafal hadis berapa banyak tuan-tuan? Yang kata banyak tu 5,374 hadis. 5,374 hadis. Itu adalah antara hadis-hadis yang beliau riwayatkan kepada tabi'in dan sebagainya. Baik. Itu sedikit penerangan, pengenalan ringkas tentang perawi. Perawi ni apa dia kalau orang tanya? Perawi ni orang yang meriwayatkan hadis. Dan bila kita baca hadis, kita akan baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, daripada Abu Hurairah berkata Nabi SAW. Kadang-kadang kita baca hadis, Abu Hurairah mendengar, sami'tu kata dia, aku mendengar. Ada yang kadang-kadang sahabat meriwayatkan ra'aitu, aku melihat. So hadis ni dia bukan sekadar perkataan Nabi, perbuatan Nabi pun dipanggil hadis, iqrar Nabi pun dipanggil hadis, perkataan Nabi juga dipanggil hadis. Jadi perbuatan Nabi pun sahabat riwayatkan. Aku melihat Nabi SAW berwudu macam ni. Nabi membasuh setiap anggota tu satu-satu kali. Ada riwayat hadis macam tu. Ada sahabat yang meriwayatkan, aku melihat Nabi SAW membasuh tiap-tiap anggota tu dua-dua kali. Ada sahabat yang meriwayatkan, aku melihat Nabi membasuh setiap anggota tiga-tiga kali. Jadi ada hadis-hadis yang berbeza. Kenapa? Kadang-kadang berlainan tempat dan keadaan. Dan Nabi SAW kadang-kadang menunjukkan beberapa kaedah-kaedah
untuk menunjukkan kepada umat ini, li ta'limi hadhil ummah, untuk mengajarkan pada umat ni benda tu dibolehkan. Kalau Nabi buat satu pasien je, kita tak boleh buat 2-3 dah. Pasal tu kalau contoh dalam bab wuduk kan, kita dah lambat dah. Jadi nak ambil basuh sekali pun dibenarkan. Walaupun sunnahnya adalah basuh setiap anggota 3 kali kan. Muka 3 kali, tangan 3 kali, itu yang sunnahnya. Tetapi kalau satu orang basuh sekali sahaja, boleh juga ke? Boleh. Kenapa? Nabi pun pernah melakukannya. Baik. Kita berbalik kepada hadis yang malam ni, hadis yang ke-10 ni, nak cerita tentang apa? Kata Abu Hurairah, satu ketika Nabi meriwayatkan, Nabi sebut benda ni. Nabi kata apa dia? Innallaha tayyibun. Allah itu tayyib. Apa makna tayyib? Disebutkan munazzahun 'anil naqais. Allah itu baik, itu apa maksud dia? Allah itu suci daripada segala kekurangan. Jadi kalau kekurangan, kecacatan, benda-benda yang kurang ni tak layak pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Maha sempurna, Allah Maha baik. Benda yang tak baik, semua tak boleh ada pada Allah Ta'ala. Itu yang kita kata, Allah itu zat yang maha suci, zat yang maha agung. Kita kena membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat yang tidak baik. Orang Yahudi, Nasrani kan, mereka mensifatkan Allah dengan benda yang tak baik. Apa benda yang tak baik? Contohnya, mereka mensifatkan Allah ada anak. Mereka mensifatkan Allah ada isteri. Mereka mensifatkan Allah ada pembantu, syarikan, persekutu. Jadi dia kata Tuhan tu ada, tapi dia juga ada pembantu-pembantu dia. Jadi kalau orang Yahudi ditanya, kenapa kamu sembah patung ni? Kerana kami bukannya, dia bukan Tuhan. Kalau kita tanya pada orang dulu kan, orang-orang musyrikin, mereka pun beriman Allah tu Tuhan. Tapi dia berkata patung ni pasal apa hang sembah juga. Dia ni perantara kami kepada Tuhan. Jadi dulu macam tu. Pasal apa hang sembah tu? Kerana dia perantara kami, dekatkan kami dengan Tuhan tu, perantara dia dah. Ni patung berhala ni. Jadi dia pun tak yakin juga hak tu sebagai Tuhan dia. Bila mai zaman bersamaan, daripada menjadi wakil, terus jadi apa dia? Itulah Tuhan. Baik. Jadi Allah itu suci, Allah itu maha tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak terima kecuali perkara yang baik. Apa maksud Allah tak terima kecuali perkara yang baik? Bermakna segala amalan yang kita buat, sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, apa kebaikan yang kita buat, sekiranya perkara-perkara amalan tersebut kita buat dengan benda-benda yang tidak baik. Contohnya kita semayang pasal apa? Bukan kerana Allah. Kita semayang kerana riak, nak menunjuk-nunjuk kepada orang, supaya orang kata dia ni orang soleh ni, dia ni orang bagus ni, ahli ibadah. Dia lah kira memang kaki masjid lah. Jadi dia pergi buat tu supaya dia dapat gelaran tu. Pergi haji pasal apa? Supaya lepas ni orang balik, orang akan pandang aku satu apa, ada satu kedudukan dah. Mereka akan respect aku. Mereka tak panggil orang biasa dah. Dia panggil apa dia? Haji dia. Jadi kalau dia pergi semata-mata nak dapat gelaran tu, dia kata aku raja pun dah pencen dah, datuk pun dah dapat dah, apa lagi? Ada satu lagi, haji tak dapat lagi dia dah. Jadi kalau nama aku orang panggil Datuk Haji Mahfuz, kan bagus dia dah. Kan? Jadi dia pergi tu semata-mata nak dapat gelaran, ataupun dia bagi sumbangan kerana apa? Nak digelarkan sebagai dermawan. Dia ni bagus dah, dia bagi 100,000 tau dekat surau. Jadi dia bagi tu kerana apa?
kerana nak dipuji. Dia punya niat tu, niat yang tak baik itu, maka segala amalan yang mana disertakan dengan benda-benda yang tak baik ni, Allah Ta'ala tidak terima. Itu maksud dia. Innallaha tayyib, Allah itu baik, dan la yaqbalu illa tayyiban. Allah tak terima kecuali benda yang baik. Jadi sebab tu hadis yang matan pertama ni baru satu, nak menceritakan pada kita apa dia? Supaya kita perbaiki amalan kita, sembahyang kita bagi elok-elok. Kadang-kadang niat dia boleh lari, kita dah main nak sembahyang elok-elok lah, tapi kadang-kadang kerana ada satu kawan cucuk kita, hang ni aku tengok sekarang dah berubah bagus ya, kita pun tiba-tiba dia naik share, naik tanduk. Betul juga lah aku. Kira kita ni kira duk main surau ni kira bagus ya. Dia tu pamat tu tak pernah nampak, dia tak tahu dah nak mati dah, nak mampus dah, muka tak pernah nampak kat masjid tu. Kan? Dia main cakap macam tu, takut. Pasal apa? Dia mula duk condemn orang. Dia mula duk nampak apa dia? Dia mula duk nampak kata dia ni lagi bagus daripada orang. Itu sifat baik ke sifat tak baik? Sifat tak baik. Kita main masjid ni bagus dah, tapi jangan syaitan dia cucuk kita supaya rosakkan. Kadang-kadang dia nampak zahir kita baik dah, tetapi batin kita dirosakkan oleh benda-benda yang tak baik ni. Syaitan kadang-kadang dia tak mau bagi kita main masjid, main surau, dia tak boleh. Pasal kita dah memang aku ketekad tak waktu masjid bagus dah. Syaitan tahu, kok sini aku tak boleh kacau dia. Pasal dia memang tak boleh lawan kat sini. Tapi aku lalu ke dalam, dia cucuk ke dalam, dia korek ke dalam. Last sekali apa dia? Dia ibarat macam buah, luak semua elok, buka dalam, Allah, busuk habis kan? Berulat sana, berulat sini. Kita nak makan tak? Buang takut-takut macam tu lah. Wal'iyadu billahi min zalik. Kita nampak elok dah semua dah, balik-balik di hadapan Allah, Allah kata, Mat, hang buat amal bukan kerana aku, hang buat nak tunjuk ke orang, hang buat nak dapat pujian orang, hang buat nak sukakan orang, hang buat kerana tu. Maka Allah kata apa dia? Ana bari'um minka. Aku tak ada apa ni hang. Hang nak pahala, ambil minta kat siapa yang hang tunjuk amalan. Aku takut. Jadi kerana tu, fahamlah ibarat kita yang pertama ni, apa dia? Allah itu baik dan Allah tidak terima amalan-amalan kecuali yang baik sahaja. Boleh faham tak? Itu perenggan yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW menyambungkan hadis ni, Nabi kata apa dia? Allah perintahkan orang beriman dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada Rasul. Apa perkara tu? Allah kata apa dia? Wahai sekalian Rasul, makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik dan beramallah amalan salih. Pasal apa Allah suruh makan makanan baik dan buat amal salih? Kerana ulama mentafsirkan ayat tu, kerana makan dan amalan ini ada kaitan dia, ada munasabah dia. Apabila kita makan makanan yang baik, yang dimaksudkan dengan baik itu apa dia? Makanan yang halal, makanan yang bersih, makanan yang bebas daripada syubhah, makanan yang halalan tayyibah. Maka makanan ini akan memberi kesan kepada amal soleh. Apabila kita tidak menjaga makanan kita, apabila kita duk makan, duk masuk mulut kita ni daripada harta haram, ataupun harta syubhah, ataupun harta waswas, ataupun harta yang ada keraguan, ataupun benda yang tak jelas halal ataupun haram, ataupun benda yang tak baik, halal tapi tak baik, maka dia akan memberi kesan kepada amal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebut, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi kata, ketahuilah engkau,
dalam tubuh badan manusia ni ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu amali. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalaulah daging ni baik, maka semua badan kita semua akan jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau daging ni rosak, semua sekali akan rosak. Apa dia daging tu? Ala wahiyal qalb. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah daging yang dimaksudkan tu apa dia? Adalah hati. Maksudnya bila kita makan kan, makanan dia akan berubah menjadi apa dia? Darah, daging, betul tak? Kita makan nasi, makan daging ayam, makan macam-macam kan. Benda ni dia akan masuk dalam perut kita, diproses, dia akan bahagi dua. Menjadi kepada apa dia? Satu najis, yang lain dia akan bagi dalam badan kita ni, menambahkan isi lemak kita, dan dia akan menambahkan darah dan daging kita. Betul tak? Jadi bila darah tu dia hasil daripada harta yang haram, dia hasil daripada makanan yang sumbernya haram, maka bila masuk dalam badan kita, pertama sekali dia akan attack adalah hati kita. Karena tu kadang-kadang secara tak perasan, kadang-kadang kita rasa kenapa hati aku ni kerah, kenapa aku ni hati rasa macam payah nak terima benda-benda baik. Kalau orang bagi nasihat, aku payah nak terima. Kalau aku dengar benda-benda ni payah, kalau aku buat dosa ni payah nak menangis. Aku susah nak taubat. Kenapa aku jadi macam ni? Kadang-kadang masalah hati ni salah satu sebabnya ialah punca makanan kita. Salah satu puncanya ialah apa? Makanan kita. Kadang-kadang benda tu berlaku juga dalam keluarga. Kita tanya pasal apa, Ustaz? Anak saya ni baru umur 8 tahun, tapi dia dah boleh melawan saya ni serupa macam orang 20 tahun dah. Kadang-kadang kita cakap tu dia boleh lawan balik macam ni. Pasal apa sekarang mereka tak mau dengar cakap dari ibu ayah, boleh menengking kita, boleh lawan kita lagi, boleh tendang kita lagi. Pasal apa anak-anak kami jadi macam ni? Kalau dulu-dulu anak-anak kita tak ada pun macam ni. Masa zaman Tok Wan kita, masa zaman kita masa kecil dulu, ayahnya semua anak elok ayah. Pasal apa sekarang ni boleh jadi macam tu? Kita cek balik sumber makan yang kita bagi dekat anak kita. Betul tak? Kita bawa balik apa daripada pekerjaan kita? Kadang-kadang takut daripada benda tu. Ada rasuah yang kita ambil, na'udzubillah. Bila balik, kita beli makanan, belajar anak-anak bagi makan, dia pun seronok. Tetapi benda tu hasil daripada harta yang tak baik. Apa kesan dia? Kesan hati anak-anak. Sebab itu Allah kata pada dia, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Pasal apa Allah kata dekat-dekat ni? Makan yang baik, beramallah amal salih. Bermakna kalau kita makan yang tidak baik, maka amal buruk yang akan lahir. Itu salah satu punca dia. Okey, baik. Seterusnya, apa kata Nabi SAW lagi? Kata Nabi SAW, wa qala, lepas Nabi dah baca ayat Quran tadi tu, Nabi bersabda, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Nabi baca ayat Quran juga, surah Baqarah lagi. Makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jadi dua ayat yang Nabi bacakan dalam hadis ni berkaitan perintah Allah untuk kita jaga makan. Hari ni kita jangan jaga makan sekadar makan yang sihat-sihat, bagus dah. Orang kata zaman sekarang ni penyakit banyak ni. Umur 30 dah duk kena jantung. Umur tak sampai 40, tak sampai 60 lagi. Dulu-dulu kita dengar 60 baru kena kan, 3 serangkai lah apa ni. Tapi sekarang ni tak lah, betul tak? 30 dah kena dah.
Tak masuk 40 pun dah kena dah. Bahkan budak-budak pun ada dah kena dah. Maka kita pun nasihatkan jaga makan yang baik-baik. Bagus dah. Jangan makan manis-manis banyak kan. Jangan makan gula lebih. Jangan makan itulah lebih. Bagus dah. Tetapi dalam masa yang sama, yang kita kena lebih bagi perhatian sumber makanan tu. Sumber makanan tu pastikan dia daripada sumber yang halal dan thayyibah. Maksudnya kita cari rezeki yang halal. Kita bekerja bagus dah. Jangan menipu dalam pekerjaan. Jangan punting. Jadi kita tak pergi kerja, tapi panjkat kata pergi kerja. Maka benda tu pun boleh jadi apa dia? Harta yang syubhah. Sebab apa? Kita menipu. Kadang-kadang takut-takut boleh jadi haram pula. Sebab apa? Kita menipu majikan kita. Dia ingat kita main bekerja, tapi kita tak bekerja. Kita punya syarat bekerja kita 25 hari contohnya. Kita main 20 hari dah. Lagi 5 hari kita punting. Na'udzubillah, takut-takut benda tu pun boleh menyebabkan tidak ada keberkatan. Sebab itu kalau kita tengok salafus salih kita dalam bab makanan, mereka sangat-sangat jaga. Pengarang kitab ni Imam Nawawi rahimahullah kan, pengarang kitab ni, kitab hadis 40 ni, beliau tidak akan makan, beliau baca dalam sejarah hidup dia hanya akan makan makanan yang disediakan oleh ayah dia sahaja. Daripada sumber lain siapa-siapa bagi makan, dia tak makan. Pasal bukan kerana apa, dia takut benda itu tak tahu datang daripada mana. Jadi sepatutnya hari ni kita kena cek balik dalam kita punya harta yang kita ambil bagi makan anak-anak ni. Kita duk bagi makan isteri, kita duk bagi makan keluarga kita, pastikan daripada sumber yang halal. Jelas, tak ada sebarang rasuah dan sebagainya. Maksudnya kalau ada benda-benda tu kita cantah buang, jangan ambil, tak boleh. Pasal apa? Bukan aku nak cari kekayaan, tetapi kita nak cari keberkatan hidup. Kadang-kadang hari ni kekayaan banyak, tetapi kenapa kekayaan tadi tu tak memberikan kesenangan, tak memberikan ketenangan? Kerana tidak ada keberkatan. Jadi jangan kita semata-mata cari kekayaan. Cari kekayaan tak salah. Abdurrahman bin Auf pun orang kaya. Sahabat Nabi lagi kaya pada kita pun zaman sekarang ada. Tetapi kenapa kekayaan mereka itu memberi kebahagiaan kepada mereka? Sebab dalam kekayaan mereka tu ada keberkatan. Jadi yang pentingnya apa dia? Carilah keberkatan dalam kekayaan, bukan semata-mata cari kekayaan. Dan sebab itulah juga ulama ajak kita satu lagi, kalau kita doa jangan minta jadi kaya. Minta jadi apa dia? Minta jadi dermawan. Kerana orang kaya belum tentu dermawan, tetapi orang dermawan sudah tentu kaya. Jadi kaya, lepas tu nanti dia tak bagi infak pula ke orang kan. Tapi minta ke Allah, jadikan aku seorang yang dermawan, maka insya-Allah kaya. Sebab apa? Orang yang dermawan ni dia pasti kaya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pastikan juga bila mata pencarian kita tu daripada sumber yang dah baik, kemudian makanan yang kita beli itu pun pastikan yang halal dan thayyibah. Hari ni kita pergi pasar raya, supermarket kan, kita nak beli makan, carilah kalau boleh sekurang-kurangnya kita alert bak apa? Bak halal. Ni bukan saya main nak berkempen halal dan thayyibah ke apa ke, tak. Ini memang diperintahkan untuk kita sebagai orang Islam. Kempen kita ni apa dia? Orang Islam sepatutnya kena cari makanan daripada orang Islam yang jelas. Sekurang-kurangnya lah. Kita nak cari makan dulu kita pakai ambil kan. Pakai ikut sedap kan. Kadang-kadang orang ni dia ikut suka tengok viral apa sikit, dia pergi try. Tak kira lah benda tu halal ke tak halal, nombor 2. Tu lepas kata tu cendol bagusnya dekat sana tu.
Itu kita betul-betul sedap bila-bila punya. Dia pun pi try tanpa dia tahu halal ke haram nombor 2. Janji sedap nombor 1. Kan? Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab kita orang Islam. Kita ada kita punya cara hidup kita. Kita ada cara hidup kita. Pasal kita nak ikut cara hidup orang barat. Apa beza kita dengan mereka? Jadi kena ada beza. Sebab apa? Aku orang tak boleh. Anak kita kata, ayah ni dalam TikTok lepas duk kata ni. Sat-sat tengok. Lah, bukan orang Islam tak payah. Betul sedap ya. Sedap pun sedap. Kita kena cari orang Islam nombor 1. Yang kedua kita cari yang ada logo halal. Nak beli kan, tengok. Sekurang-kurangnya yang ada logo halal JAKIM. Kadang-kadang halal ada juga tapi bukan JAKIMnya. Sebabnya tu pun kita tinggal. Pasal apa? Dia jadi syubhah. Tu dalam kategori apa yang? Syubhah. Kadang-kadang kita nak beli Maggi ke apa kan. Tengok pastikan benda tu halal. Banyak kan? Kalau kita nak cari ni banyak dah ada yang ada halal yang dijamin dia punya kehalalan dia tu, maka lebih baik kita ambil yang tu. Kalau tak ada, bagi tahu pada diri kita, tak payahlah. Banyak benda lagi aku boleh makan. Pasal pun nak yang tu juga. Begitu juga yang keduanya, kadang-kadang kita beli ayam kan. Kalau boleh carilah pada orang Islam. Kadang-kadang orang kita menyedihkan juga. Dia bedai je ayam apa pun kan. Tak tahulah ayam itu pasti disembelih dengan yang orang Islam sembelih ke, orang bukan Islam ke, dia pakai bedai je. Pasal dia termurah je. Ni sekok RM10 ya. Kata kalau pakai timbang ni kadang-kadang lebih kan. Kita ni lepas pakai lamsam sekok RM10 ya. Ambil. Kadang-kadang boleh-boleh je. Tak ada. Kepala pun apa? Tak potong pun. Jadi dia khawatir. Sebab apa? Sebab benda itu nak masuk dalam badan kita. Jadi pastikan kalau boleh betul-betul kita yakin baru kita beli. Jadi kena buat research sikit lah orang kata kan. Beli barang tu belek sikit, rajin lah. Orang kata jangan pakai ikut juga. Kalau lagi bagus tu, dia mencari hak yang orang Islam pula. Kadang-kadang produk ni dah ada halal kan, tetapi bukan daripada orang Islam. Maksudnya apa dia? Dia sekadar halal tetapi bukan thayyibah. Yang kita kata halal dan thayyibah tu maksudnya apa dia? Dia dah halal dan dia bersih. Apa maksud bersih tu? Dia dimasak, dipacking oleh orang Islam. Kita nak pergi makan kat kedai kan, tak salah, benda tu diharuskan kan. Tapi tengok dulu, siapa yang masak tu? Kita pergi supermarket, kadang-kadang Cina, na'udzubillah kan, orang bukan Islam, mereka yang masak. Maka kita kata mereka ni vegetarian, memanglah, tetapi sekalipun bersih, tetapi syarat kita ni sebagai orang Islam, halal dan thayyibah itu adalah daripada orang Islam. Sebab apa? Hanya orang Islam sahaja yang mengetahui sudut kebersihan dari sudut Islam tu macam mana. Jadi kerana tu lebih baik kita utamakan macam tu. Kalau tak ada, sebaiknya kita tak payah makan. Cari makanan yang lain. Bukan kita nak boikot pada mana-mana kan. Benda ni terpulang pada diri masing-masing. Allah Ta'ala kata pada Allah perintahkan yang wajib pada kita makanan halal. Maksud halal itulah kita pecahkan banyak. Maksudnya halal dari segi kalau haiwan wajib kena sembelih, dan wajib sembelih tu apa dia? Orang Islam tu syarat dia. Dia tahu awak sudah sembelih ni, tak boleh juga. Sebab awak sembelih tapi awak bukan Islam. Sebab syarat dia tukang sembelih tu mesti Islam. Tu syarat nombor 1 dia. Mana boleh orang bukan Islam sembelih? Walaupun dia potong terputus orat halqum, orat marih dia terpotong habis semua dah, walaupun macam tu, tetapi kerana syarat untuk melayakkan sembelihan tu sah adalah orang Islam, tetap tak boleh. Walaupun dia kata saya dah belajar semua hukum fiqh, tapi dia tak masuk Islam, boleh tak? Tak boleh.
Jadi bukan kita nak menjatuhkan mana-mana, tetapi kita nak fahamkan kepada diri kita terutamanya supaya benda ni nak jadi darah daging aku. Janganlah kita jadi macam orang Islam yang tak tahu, dia pun tak tahu dia Islam ke bukan. Pasal apa? Dia dengan orang bukan Islam sama. Na'udzubillah, tak boleh. Lebih-lebih lagi dalam bab pemakanan kita ni sangat-sangat ditekankan. Baik. Kemudian seterusnya dalam hadis ada Nabi SAW sekali pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sangat baik. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, jagalah makanan kamu, takun mustajabad da'wah, nescaya kamu akan menjadi orang yang mustajab doa. Nabi kata apa? Wahai Sa'ad, jagalah makan kamu, nescaya kamu akan jadi orang yang mustajab doa. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad di tangannya, innal abda la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman. Seorang hamba apabila dia telan sebutir makanan yang haram ke dalam perutnya, Allah tidak akan terima amalnya selama 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih, dan adapun sesungguhnya sekiranya daging seorang hamba itu tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih layak untuknya. Maksudnya Nabi bagi satu amaran yang sangat keras bagi orang yang suka makan benda haram. Benda haram ni apa maksud haram? Benda yang diambil dengan jalan paksaan, bukan milik dia. Dia makan siapa punya, tak tahu siapa punya, ataupun dicuri, ataupun dirampas, ataupun diambil tanpa kebenaran. Itu pun termasuk dalam benda yang haram juga, kan? Dia berjalan sebab pakit sakit dia kagau, tu dia makan. Orang tak nampak, maka itu semua akan jadi sumber yang haram. Dan Nabi kata apa dia? Bila daging itu tumbuh dengan benda yang haram, nerakalah yang layak untuk dia. Maka kerana itu, dan yang terakhirnya yang kita nak sebut sebelum kita menutup majlis kita pada malam ni, Nabi SAW menyambung dengan matan yang terakhir. Nabi kata apa dia? Thumma dzakara ar-rajula. Nabi cerita tentang seorang. Ada seorang lelaki yutilu safar. Dia perjalanan dia panjang, musafir. Musafir dengan perjalanan yang panjang. Ash'atha aghbara. Kusut masai rambut dia, berdebu tubuh badan dia. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangan dua-dua dia ke langit. Wa yaqul, dan dia kata apa dia? Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa. Tapi Nabi kata apa dia? Wa mat'amuhu haram, wa mash'arabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan dia dari sumber yang haram, minuman dia dari sumber yang haram, pakaian dia dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan makanan haram, fa anna yustajabulah. Nah, sekali Nabi kata apa dia? Macam mana doa dia nak diterima? Apa maksud dia? Matan terakhir ni, Nabi kata seorang musafir yang dalam perjalanan jauh, dia ni salah seorang termasuk dalam orang yang mustajab doa. Maksudnya kalau kita nak bersafar kan, perjalanan jauh ni, jom kita balik kampung. Apa mana kampung kita ni? Kelantan. Jauh tak perjalanan? Jauh kan? Beratus kilometer. So sepatutnya musafir ni dia ada satu kelebihan. Apa dia? Musafir ada kelebihan Allah mustajab doa. Sebab apa? Safar kan penat, letih. Kemudian pula Nabi beritahu ada tanda-tanda dia ni orang mustajab doa. Yang pertama, dia musafir. Yang kedua, rambut dia kusut masai, berdebu tubuh badan dia. Apa maksud dia? Dia ni seorang yang mutawadhi',
rendah diri. Maksudnya orang yang dengan pakaian yang serba kekurangan, maksudnya orang yang memang berhajat. Allah dah mustajab doa dah. Yang pertama sebab dia musafir, sebab dia dalam keadaan memang betul-betul berhajat. Dia pula angkat tangan pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dalam hadis ada Allah Ta'ala menyebut Allah Ta'ala malu untuk membiarkan orang yang mana dia mengangkat tangan tanpa Allah Ta'ala memustajabkan doa dia. Apa hadis dia? Riwayat Tirmizi, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddaha sifran khaibatain. Allah malu terhadap orang yang mengangkat tangan dia berdoa lalu menurunnya dalam keadaan hampa dan kosong. Maksudnya Allah Ta'ala malu buat macam tu. Maksudnya kalau kita angkat tangan ni, Allah pasti akan terima doa kita. So 3 tanda yang mana dia ni dah boleh dikatakan sebagai orang yang doa dia ni mesti mustajab dah. Dan dia pula doa ya Rabbi, dia minta macam-macam. Tetapi Nabi kata dia selepas tu, tapi satu problem kat dia. Apa dia? Makanan dia daripada yang haram, minuman dia sumber haram, pakaian dia sumber haram, dia makan makanan haram. Fa anna yustajabu la? Fa anna tu maksudnya macam mana doa dia nak terima? Sedangkan dia dah ada semua kemampuan, keupayaan, kelebihan yang sepatutnya dia menjadi orang yang mustajab doa, tetapi disebabkan dia selek dengan benda-benda ni, makanan yang sangkut dengan haram ni semua, menyebabkan doa dia daripada sepatutnya jadi mustajab, jadi apa dia? Tak diterima, mardud, tertolak. So apa yang kita faham juga yang terakhir ni apa dia? Bila kita tak jaga makan, minum, pakaian, benda-benda harian kita daripada benda yang halal, sebaliknya kita ambil daripada sumber yang haram, bukan sekadar dia menyebabkan amal kita tertolak, bukan setakat dia menyebabkan hati kita jadi kerah, bukan setakat dia menyebabkan benda-benda lain, antaranya lagi dia menyebabkan doa kita pun tak kuat, doa kita pun tertolak. Jadi rugilah kita kalau orang beriman, orang Islam yang sepatutnya ad-du'a'u silahul mu'min. Nabi kata doa ni apa? Senjata orang beriman. Kalau orang kata hang nak lawan aku, hang nak guna apa? Aku ada Allah. Itu yang Nabi buat. Satu ketika pernah orang musyrik, dia ambil pedang, dia pernah acu pada Nabi SAW. Sekarang ni siapa boleh menyelamatkan engkau daripada aku, wahai Muhammad? Nabi kata apa? Allah yang boleh selamatkan. Jatuh terus pedang. Orang hebatnya orang mukmin dengan apa dia? Dengan cukup dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kehebatan kita yang sepatutnya ada tu, kita telah rugikan dengan kita pergi ambil benda-benda yang haram. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis ini, rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Maksudnya kalau tuan-tuan tanya hadis ni daripada mana Ustaz? Dalam riwayat Imam Muslim. Buka kitab Sahih Muslim pun ada hadis ni. Maksudnya dia dalam status hadis sahih. Okey? Baik. Jadi cukup sekadar itu. Khulasah dia apa yang kita boleh buat kesimpulan. Dan bila kita dah baca hadis ni, tadi kita baca kan, saya baca kat tuan-tuan, kita terangkan setiap satu-satu ibarat tu. Sekarang kita nak buat rumusan kesimpulan. Tuan-tuan pun boleh ambil satu kesimpulan, bola poket, saya pergi bawa balik, cerita dekat anak-anak bini. Apa kesimpulan daripada kuliah kita pada malam ni? Yang pertama, apa dia? Al-Muslim la yakul wa la yashrab illa min halal. Orang Islam jangan sekali-kali makan ataupun minum kecuali daripada sumber yang halal. Yang kedua, kalau kita tidak menjaga yang halal, maksudnya kita tawassu' fil haram, ambil benda haram, yamna'u qabulul amal wa ijabatud du'a, akan memberi kesan pada dua benda. Amal kita pun tertolak,
doa kita pun tak mustajab. Okey. Yang ketiga, akilul halal mustajabud doa. Orang yang makan makanan dari sumber yang halal, dia akan jadi orang yang mustajab doa. So kadang-kadang kalau kita doa, Ustaz saya dah lama dah minta ke Allah Ta'ala, pasal apa doa saya tak mustajab lagi? Cek makanan kita. Kadang-kadang kena cek kat situ dah. Dia kata saya dah jaga semua dah, tapi rupa-rupanya ada lompong dekat sini, menyebabkan doa kita tak naik lah. Doa kita tak dimustajabkan. Okey. Dan yang kelima, antara yang kita boleh belajar daripada hadis ini juga apa dia? Raf'ul yadain fi du'a minal adabil mustahabbah. Mengangkat tangan ketika berdoa adalah sunat yang dituntut. Dan yang kelima, doa ketika musafir adalah salah satu doa yang mustajab. Ada 3 doa mustajab. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Nabi kata ada 3 doa yang mustajab, tidak ada sebarang keraguan. Siapa kata ni? Nabi SAW. Riwayat mana? Hadis riwayat Tirmizi. Pasal sekarang orang nak tanya hadis sahih ke tak sahih ke apa kan? Jadi hadis riwayat At-Tirmizi. Apa kata Nabi? 3 doa yang mustajab tu. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Sebab tu jangan zalim orang. Kita buat zalim jiran kita, kita buat zalim kawan kita, penayar dia, kita gelak ke 3-4 orang, bubuh dia sampai dia terduduk terus. Dia sepatutnya boleh bekerja kat situ, kita pergi buat apa-apa ke sehingga menjatuhkan dia. Buat zalim lah. Saja dia kata, saja aku tak mau bagi anak tak. Nak berkena dia, kita menzalimi dia. Maka ingat, doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Maksudnya doa dia tak ada hijab. Jangan main-main. Kalau dia doa apa-apa, pasti Allah makbul. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang tengah musafir. Jadi kalau ada dia beradik mai jauh, salah satunya dia mai rumah kita, mai pada mana ni? Pak Long mai daripada Kelantan, jauhnya. Pak Long doa untuk kami tak? Aku nak kena doa pada hang, doa lah hang untuk imam masjid dia tak? Pak Long, doa orang musafir mustajab. Pak Long dah mai rumah saya kan, saya jamu gulai ikan kepala ikan ni kan, kari kepala ikan. Pak Long doa untuk kami, dia pun doa. Maka doa tu mustajab tak? InsyaAllah mustajab. Yang ketiga, wa da'watul walid liwalidihi, doa seorang ayah kepada anak. Jadi kalau kita masih ada ayah, masih ada ibu, kita kena ingat kita masih ada orang yang mustajab doa untuk kita. Jadi janganlah kita lupa untuk minta doa kat mereka. Kan? Tiap bulan kita hantar duit kat mereka kan? Tiap bulan kita hantar duit, mak, cek dah masuk duit ni. Mak doa untuk cek ni. Jadi minta doa untuk dia. Walaupun kita dah ada segala-galanya dah. Tetapi kita lupa mereka ni adalah doa orang-orang yang mustajab. Ada masalah, apa kita dapat benda apa-apa, pertama sekali utamakan cerita kat telefon. Kita nak apa exam dan sebagainya, minta doa ke siapa? Dalam Facebook. Minta doa ya guys, aku nak exam. Dekat mak dia patah haram dah telefon tu ya. Kan? Status Facebook nombor 1 dah. Dia update siap dah kan. Minta doa ya, nak masuk ujian. Moga-moga lulus. Tapi kat mak dia tak minta. Pasal dia tak tahu kata benda tu benda penting. Jadi itulah faedah yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faham dan memberi kekuatan untuk kita amal dan sampaikan. Sekadar itu sahaja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, untuk kita amal dan sampaikan.
Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.